Terima kasih kepada pengurusi majlis Tuan Haji Samsudin, naziran masjid ini, yang berbahagia Datuk Parkiman, yang dihormati DSP Azmi bin Awang, Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah Keselamatan Komuniti IPD Kajang, sebagai mengetuai rombongan pada Jumaat yang mulia ini. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan taufik hidayah dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam rumah Allah ini pada hari Jumaat yang mulia ini. Saya mewakili Ketua Polis Daerah Kajang mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada masjid kerana memberi peluang untuk saya menyampaikan sedikit tazkirah berkaitan keselamatan berkaitan jenayah di dalam program 1M 1P ini. Program ini menjadi wadah yang terbaik untuk kita bekerjasama dengan lebih rapat dan erat dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab dalam perkongsian maklumat berkaitan jenayah yang berlaku khas di kawasan pentadbiran Balai Sunyi ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Inspektor Saha bin Mulaira. Saya merupakan Ketua Polis Balai Sunyi yang baru dan baru saya lapor diri di sini pada 6 bulan 1 yang lepas. Sebelum ini saya bertugas di IPD Gombak dan Subang Jaya, dan ini merupakan rumah ketiga saya. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan sekalian, sedikit maklumat apa itu yang dimaksudkan dengan 1M 1P ini. Program satu masjid 1M 1P ini adalah satu masjid satu polis yang ditubuhkan semenjak 9 Januari 2018. Program ini dilaksanakan secara kolaborasi melibatkan PDRM, Jabatan Agama Islam dan AJK Masjid. PDRM akan melantik seorang pegawai polis sebagai pegawai perhubungan masjid atau PPM bagi setiap masjid yang dipilih dalam daerah Kajang, bertujuan untuk memudahkan karya masjid menyalurkan maklumat berkaitan jenayah. Itulah tujuan utama 1M dan 1P ini. Ini adalah satu inisiatif untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan PDRM, khasnya dalam usaha pencegahan jenayah melalui transformasi sistem penyampaian yang lebih berkesan dan berstruktur secara berterusan. Di sini saya sedikit ingin berkongsi. Objektif utama pelaksanaan program satu masjid satu polis adalah untuk pertama memastikan kehadiran polis sentiasa disedari oleh masyarakat, dan kedua mewujudkan persekitaran yang selamat, ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polis, dan keempat meningkatkan kolaborasi atau hubungan masyarakat dalam aktiviti pencegahan jenayah. Fungsi utama di sini bagi kita lihat adalah untuk pencegahan jenayah. Melalui program ini, pihak polis bukan saja melakukan pemantauan berterusan, malah turut terlibat dalam program-program yang dilaksanakan pihak masjid. Pihak polis akan terus memberi khidmat nasihat secara berterusan melalui kaedah pencegahan jenayah. Oleh itu, saya memohon pada semua AJK Masjid dan ahli karya supaya program 1M 1P ini diperhebatkan lagi dengan menjalinkan kerja antara karya masjid dengan pihak polis akan memberi manfaat secara bersama. Hadirin yang dihormati sekalian, merujuk kepada kes-kes jenayah, apa yang kita lihat di sini, terutama di Balai Sunyi ini, apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah jenayah ini terkawal. Untuk sedikit maklumat, untuk perbandingan indeks jenayah untuk kawasan Sunyi ini sahaja, tempoh kajian kita daripada Januari hingga Disember tahun 2019 adalah sebanyak 242 kes yang dilaporkan. Untuk tempoh yang sama pada tahun 2018 adalah sebanyak 270 kes. Dan ini menunjukkan sebanyak 28 kes penurunan atau sebanyak persamaan 10,37%. Dan ini pun akan dicapai atas kerjasama maklumat-maklumat yang diberikan oleh penduduk sini khasnya lah. Untuk mencapai suasana lebih selamat dan aman di sini, saya mencadangkan berkongsi beberapa tip atau panduan pencegahan jenayah yang boleh diamalkan. Untuk bagi kes-kes pecah rumah dan curi sini, apa yang perlu anda tuan-tuan puan yang boleh lakukan di sini adalah semasa melegar rumah, pastikan pintu dan tingkap sentiasa berkunci. Memaklumkan kepada jiran berhampiran ataupun balai polis yang berhampiran
Pastikan tiada peralatan seperti tangga, spana, kata dan peralatan lain ditinggal di luar rumah. Jangan letak kunci rumah di bawah pasu, dalam kasut atau di atas pintu. Ini amalan dulu-dulu lah. Saya percaya mungkin tak ada lagi amalan seperti ini. Yang penting maklumkan jiran sebelah atau balai polis bampiran jika menjaga rumah dalam tempoh yang lama. So kita kalau ada masa kita akan buat rondaan, buat pemeriksaan. Untuk kecurian kenderaan pula, gunakan kunci tambahan di bahagian penting kenderaan seperti di steering, roda kenderaan apabila ditinggalkan. Catatkan nombor kenderaan jika didapati ada kenderaan mencurigakan di kawasan dan nyatakan jenis kenderaan atau orang yang di dalamnya dan hubungi pihak polis. Kalau tuan-tuan sini rasa nampak mencurigakan, boleh menghubungi balai polis dan kita akan hantar patrol car atau URB, unit roda bermotosikal untuk buat pemeriksaan. Apabila berurusan pengeluaran wang yang banyak di bank, kita harus berhati-hati dan sentiasa mencurigai kawasan keadaan sekeliling serta tidak berhenti dalam perjalanan selain tempat yang ditujui. Bagi kaum wanita, bolehlah lepas ni sampaikan nasihat kepada ibu-ibu, kakak-kakak kita yang ada di rumah. Bagi kaum wanita, mereka dinasihati membawa beg tangan dan memastikan beg berada di sebelah kiri dan berjalan dalam lawan arus masa di jalan. Jangan tinggalkan barang-barang berharga atau beg bimbit di dalam kereta semasa meninggalkan kereta anda kerana ia boleh menarik perhatian penjenayah. Jangan tinggalkan kenderaan anda dengan kunci masih berada kenderaan. Ini kita punya kelalaian sendirilah. So pastikan kunci kenderaan yang selamat dan kita tinggalkan. Tuan-tuan, para hadirin yang dimuliakan, bagi penipuan alung, maka scam online atau scammer ini adalah satu senario baru. Walaupun kita dah bagi maklumat pendedahan melalui media-media sosial, masih ramai lagi yang tertipu dengan scam-scam ni. Ada yang menerima panggilan menyamar sebagai pelaburan emas atau pelaburan forex, ada yang menyamar sebagai pihak polis, ada yang menyamar sebagai pihak custom, ada yang menyamar sebagai penipuan pembelian online, penipuan SMS dan sebagainya. Penipuan di internet boleh dilakukan tanpa pendedahan wajah atau maklumat peribadi. Ia hanya memerlukan sedikit teknik untuk memanipulasi mangsa. Media sosial yang biasa digunakan adalah telefon, iaitu sebagai saluran utama untuk kegiatan penipuan ini, memandangkan rata-rata masyarakat termasuk budak sekolah pun dah ada handphone. Dengan menggunakan profil palsu, mereka dapat memperdaya mangsa yang disasarkan. Hadirin yang hadirat yang sekalian, di sini saya berkongsi sedikit bagaimana kita nak menghindari daripada menjadi mangsa scam ini. Pertama, apa yang tuan-tuan boleh lakukan di sini adalah jangan mudah percaya dengan panggilan telefon yang menyamar. Jangan percayakan tawaran yang dikemukakan oleh pemanggil. Penawaran yang baik harus selalu dipersoalkan, apatah lagi apabila sumbernya mencurigakan. Seperti mangsa tidak pernah menghantar pernyataan dalam peraduan. Dapatkan informasi produk dan jualan serta amati dengan teliti deskripsi serta reputasi syarikat. Seterusnya, jangan memberi maklumat, ini yang penting. Jangan memberi maklumat akaun bank anda apabila diminta melalui email atau telefon. Jangan bank biasanya tidak akan meminta pelanggan untuk mengisi ulang sama data pelanggan kerana mereka sudah menyimpan data tersebut di sistem mereka. Ini adalah sedikit tip dan panduan mencegah jenayah yang dapat saya berikan supaya kita dapat mengelak daripada menjadi mangsa dalam penipuan ini. Kalau nak jadikan cerita, saya punya saudara sendirilah telah tertipu dalam skemnya, di mana dia terima panggilan daripada seseorang suspek yang memperkenalkan diri sebagai anggota polis. Dia kata, suspek dia kata, bapa saudara saya ni ada saman. Saya tak tahu apa kongsi yang diceritakan, sehinggalah terperdaya dan memberi nombor akaun.
Bayangkan tuan-tuan, hasil titik peluru, kerugian lebih kurang dalam RM90,000 lesak dalam beberapa minit panggilan sahaja. Inilah bahaya scam ni. Yang penting jangan layan panggilan tu, tutup telefon. Dapat panggilan tu, tutup telefon atau hubungi balai polis atau pergi ke balai polis Pampiran, tanya pandangan. Itu yang langkah yang selamat lah. Bayangkan tuan, terima panggilan 10 minit, 15 minit, RM90,000 hilang dalam akaun. Kita kerja siang malam tak tidur, hilang dengan mudah begitu saja. So berhati-hati dengan panggilan scam ya. So sebagai rumusan lah dan kesimpulan, diharapkan kerjasama yang rapat dan erat dari masyarakat, pihak dan pihak polis ini dapat dieratkan lagi agar kita dapat bekerja dengan cekap dan bekerjasama untuk memerangi jenayah dan apa sahaja bentuk ancaman daripada keselamatan negara. Bersama-samalah kita menjaga keselamatan bagi menjamin kehidupan yang aman dan lebih harmoni. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.